nak bincangkan bersama-sama daripada ayat 278 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan pada ayat 279, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamun. Dan maka jika kamu tidak mengerjakan, iaitu meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiayai. Baik, semalam kita sudah pun membicarakan ayat-ayat awal yang terkait dengan riba. Setelah ayat 274 ditutup dengan perkara yang terkait dengan infak, sedekah, dan kemudian pada ayat 275 disambung dengan perkara yang terkait dengan bagaimana menguruskan harta ini agar kita menjauhkan diri daripada riba. Kita sudah bicarakan banyak perkara tentang riba ini. Jadi ada yang bertanya, boleh tak kalau saya nak masih lagi dengan sistem dan sebagainya. Ada yang mengatakan tentang begini dan begini dan begini, dibolehkan dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Sebab itu kalau kita lihat ayat yang terkait dengan riba ini, dia adalah antara yang dibincangkan ayat-ayat yang akhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan itu jugalah yang dinukilkan dalam Al-Azhar. Dan ketika mana dia menukilkan kata-kata Sayyidina Umar, Sayyidina Umar menyebut tentang ayat yang terkait dengan riba ini diturunkan pada keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mafhum begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat, dan tentang riba ini tidak dijelaskan dengan secara detail tentang perkara ini. Kalau kita merujuk kepada ayat Al-Qurannya, maksudnya tidaklah pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat selepas itu. Maka apakah kata Sayyidina Umar? Katanya, ambillah apa yang kamu yakini dan tinggalkanlah apa yang kamu ragui. Setelah itu dalam hal ini memang kita tuntas daripada ulama, riba itu jelas haram. Tetapi ada juga perbincangan bahawa adakah ini riba, adakah ini riba, riba ini apa dia, kalau buat macam ni adakah riba dan sebagainya. So perbincangan itu sangat panjang. Namun begitu, saya tak boleh nak meyakinkan sesiapa, kerana ini adalah ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang boleh kita katakan, saya pinjam sahaja apa yang disebut oleh Sayyidina Umar, dan ambillah apa yang kamu yakini dan tinggalkan apa yang kamu ragui. Itu sahaja pesanan yang boleh kita ambil bila kita bercakap tentang ayat-ayat yang terkait dengan riba pada kali ini. Baik, kemudian kita tengok dalam Aisar itu berkaitan dengan hukuman bagi pemakan riba. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah menyeru hamba-hambanya yang mukmin seraya memerintahkan mereka agar bertakwa kepadanya, iaitu dengan berbuat taat dan meninggalkan maksiat. Pada kali ini Allah mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat bagaimana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang terkait dengan ayat tentang riba juga. Allah menyeru kita dengan takwa, iaitu apa itu takwa? Lakukan apa yang Allah suruh, kan? Dan kemudian takwa ini juga meninggalkan apa yang Allah larang. So ini adalah keadaan orang yang bertakwa. Jadi kita nak berusaha sedaya mampu kita untuk melakukan apa yang Allah suruh dan kita meninggalkan apa yang Allah larang. Dan kalau dalam ayat ini, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jom kita lihat pada ayat ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah mengancam kepada orang yang menunda-nunda riba ini,
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kan? Ketahuilah ketika mana kita dianjurkan untuk meninggalkan riba ini, ayat ini memberikan satu konotasi yang sungguh luar biasa kepada kita. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, maka jika kamu tidak mengerjakan, iaitu tidak meninggalkan sisa-sisa riba itu, fa'zanu biharbin minallah, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya memerangi kamu. Harbin, ini bercakap tentang betapa seriusnya ketika mana kita mahu menjaga diri kita daripada sistem riba ini.